Hai, Assalamualaikum. Selamat Tahun Baru kami ucapkan kepada anda. Anda bersama saya Hafizal Zaman dan juga rakan setugas Hafiz Rosli pada 1 Januari 2021 ini dalam Awani Pagi untuk kami bawakan kepada anda berita-berita apa yang menghiasi muka harapan akhbar tempatan dan juga di astrooni.com untuk kita sama-sama mengetahui berita dalam dan juga luar negara itu, Hafizi. Betul, dan hari ini 1 Januari 2021, satu permulaan yang baru selepas kita mendepani satu detik sukar pada tahun 2020 dengan 3 isu yang bergelumang dalam rakyat Malaysia pada ketika ini, iaitu isu politiknya, isu kesihatannya dengan COVID-19 dan juga isu ekonomi. Semestinya 3 isu ini dijangka akan diselesaikan dan kita masing-masing mengharapkan supaya 3 isu yang membelenggu rakyat Malaysia pada ketika ini dapat diselesaikan pada tahun baru 2021 ini. Dan kita seperti biasa dalam Awani Pagi kita nak bincang sedikit mengenai apa agaknya berita-berita yang menjadi tumpuan utama di laman web kami, begitu juga dengan akhbar-akhbar tempatan yang lain. Semestinya isu berkenaan dengan tahun baru pada hari ini menghiasi dada-dada akhbar kita pada hari ini. Mungkin kita dapat terus kepada news sekarang, apa dia punya headline ya, Fizik? Dia punya headline dia adalah High Hopes for a Better Year. Bermakna ini adalah tahun pemulihan dan terdapat harapan yang begitu tinggi sekali dalam kalangan rakyat Malaysia untuk tahun ini supaya segala-galanya lebih baik. Tiada lagi keperluan untuk berjaga-jaga berkenaan dengan COVID-19 dan itulah antara perkara yang penghiasi muka harapan dada akhbar NST ini. Katanya 2020 was an unhappy year by most measures, but dwelling on an unalterable past will not help. The PM, cognizant on this fact, sets out 5 priorities to ensure the nation stays firmly on the recovery path. Dan katanya ada 5 perkara yang kita mahu bincangkan dalam sebentar saja lagi, Hafizi. Dan seterusnya akhbar besar seperti biasa juga menunjukkan mengenai Happy New Year 2021, Stay Safe Malaysia. Dalam masa yang sama juga memperincikan mengenai jumlah kes COVID-19 di negara kita merekodkan jumlah yang tertinggi. Dan itu kita akan kupaskan sebentar saja lagi dan kita nak melihat kepada ucapan ataupun mungkin ada pesanan daripada Perdana Menteri semalam yang kita dapat saksikan ini di paparan skrin anda. Ini adalah 5 keutamaan kerajaan pada 2021 pacu pemulihan negara pasca COVID-19. Apa yang diperincikan dalam ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerajaan menggariskan 5 keutamaan dalam usaha memulihkan negara pasca COVID-19 pada tahun 2021 dalam satu strategi bersepadu, kata Perdana Menteri. Dan beliau berkata tumpuan diberi terhadap sektor kesihatan awam, ekonomi, kestabilan politik, kedaulatan negara dan juga memperkukuh hubungan antara kaum. Dan antara 5 perkara yang diperincikan adalah: pertama, mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin COVID-19 dan melancarkan program vaksinasi di seluruh negara. Dan kedua, memperkukuh ekonomi prihatin rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19 melalui pelaksanaan Belanjawan 2021 dan juga rancangan Malaysia ke-12. Dan ketiga adalah memastikan kestabilan politik. Dan antara lain juga beliau berkata adalah keutamaan diberikan untuk menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia di persada antarabangsa diperhebat. Dan kerajaan juga akan memperkukuh hubungan antar kaum dan agama dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu menentang ancaman. Itu antara perincian ataupun keutamaan yang akan diberikan oleh kerajaan untuk memperkasakan lagi negara kita melihat kepada tahun 2021 ini, Fizik. Ya, dan dalam masa yang sama juga terdapat beberapa perkara lain juga yang digariskan oleh Perdana Menteri dan antaranya yang kita dapat ketahui semalam adalah berkenaan dengan pembukaan sekolah dan juga institusi pendidikan di dalam negara ini, yang mana sekolah dan juga institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dijangka akan dibuka semula pada 20 Januari dan manakala IPT pula pada 1 Mac 2021. Kata Perdana Menteri, bagi pembukaan institusi pendidikan swasta dan antarabangsa yang berdaftar dengan KPM untuk sesi 2021, ia tertakluk kepada kalender akademik institusi tersebut selain mengikut prosedur-prosedur standard SOP yang telah pun ditetapkan oleh MKN. Perdana Menteri berkata penuntut institusi IPT di Semenanjung, Kementerian Pengajian Tinggi IPT benarkan pelajar tempatan kembali ke kampus secara berfasa mengikut IPT masing-masing seawal 1 Mac. Dan bagi IPT di Sabah Sarawak, kemasukan pelajar tertakluk kepada prosedur yang digunakan pakai oleh kerajaan negeri masing-masing.
Dan berdasarkan takwim penggal dan juga cuti persekolahan 2021 yang diumumkan sebelum ini, pemulaan sesi persekolahan secara bersemuka pada tarikh tersebut melibatkan murid sekolah rendah dan sekolah menengah bagi pelajar tingkatan 1, tingkatan 4, tingkatan 5 dan tingkatan 6 serta semua murid kolej vocational. Dan itu antara perkara yang digariskan melalui pembukaan semula institusi pendidikan di dalam negara ini yang kita harapkan supaya isu-isu pematuhan SOP dalam kalangan pelajar, guru-guru juga akan menjadi barisan harapan untuk memberikan kepada murid-murid berkenaan dengan pematuhan SOP, menjaga disiplin mereka dan sentiasa memberi ingatan kepada mereka supaya jangan gagal untuk amalkan segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh KKM dan juga MKN untuk memutuskan penularan COVID-19 ketika mana kita menghadapi ataupun memasuki tahun pemulihan ini. Dan kita tahu sebelum ini juga KPM telah pun membuka sekolah di beberapa buah kawasan dan kemudian apabila gelombang ketiga ini tercetus maka KKM ataupun KPM sendiri telah pun mengarahkan semua sekolah untuk ditutup dan saya pasti segala SOP yang ada harus juga perlu kita ikuti kerana pelbagai SOP telah pun dirangka dan saya kira pelajar-pelajar juga sudah tahu ataupun sudah diberikan pengenalan mengenai SOP-SOP bagaimana mereka harus mematuhi dan sebagainya dan itu kita melihat kepada pembukaan sekolah dan juga institusi pendidikan KPM. Dan masa yang sama juga kita difahamkan semalam IPTA dan juga IPTS akan juga dibuka pada Mac nanti mengikut takwim masing-masing dan itu sekaligus menuntut kita juga untuk mengikuti segala ataupun untuk mematuhi segala SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh KKM dan juga MKN itu sendiri. Fizi, satu lagi perkara yang disebutkan juga oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerajaan sedia untuk mempertimbang suntikan fiskal strategik jika diperlukan. Itu yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas Tahun Baru semalam di mana katanya kerajaan akan berusaha untuk membantu meringankan beban rakyat sekaligus membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19. Katanya rancangan Malaysia ke-12 akan memberi tumpuan kepada pemacu baru ekonomi negara seperti ekonomi digital dan juga ekonomi hijau. Di mana katanya infrastruktur fizikal dan digital di bandar dan luar bandar akan dibina untuk memastikan Malaysia terus berdaya saing serta dapat merebut peluang-peluang ekonomi baru di peringkat global. Tidak dinafikan COVID-19 ini membawa satu hikmah kepada dunia sebenarnya dan terutamanya kepada negara kita dalam kita mempercepatkan penggunaan digital itu sendiri. Banyak syarikat-syarikat ataupun banyak PKS telah pun bijak ataupun telah pun mahir dalam menggunakan digital untuk tujuan pemasaran, untuk tujuan promosi dan sebagainya dan sekaligus ini merupakan satu hikmah yang perlu juga kita lihat dalam masa kita melihat kepada COVID-19 ini membawa satu musibah kepada kita semua, Fizi. Ya, dan dalam masa yang sama antara perkara lain yang digariskan oleh Perdana Menteri adalah berkenaan dengan vaksin COVID-19 yang sudah pasti ramai menunggu-nunggu ketibaan vaksin COVID-19 yang kita sasarkan sebanyak 80% diberikan vaksin secara percuma kepada rakyat Malaysia dengan Perdana Menteri akan menjadi individu pertama penerima vaksin di negara ini. Dan kalau kita lihat sektor kesihatan awam akan terus diberikan perhatian dan tumpuan oleh kerajaan pada tahun 2021, kata PM. Saya bersama semua petugas Bersih Hadapan akan menjadi antara orang terawal untuk terima suntikan vaksin dan ini bagi membuktikan ia selamat dan juga berkesan. Dan kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, pesakit-pesakit yang menghadapi penyakit tidak berjangkit NCD seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit pernafasan kronik juga akan diberi keutamaan dalam menerima suntikan vaksin. Dalam masa yang sama, pemantauan keberkesanan dan keselamatan tetap akan diteruskan oleh bahagian regulatori farmasi negara dan katanya pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dilaksanakan oleh KKM melalui 3 fasa bermula seawal Februari 2021 yang menyaksikan bekalan vaksin akan diterima sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia secara percuma. Dan KKM, Nusi Musti dan juga Wisma Putra telah mewujudkan satu portfolio bekalan vaksin dan tandatangan beberapa perjanjian bagi memperoleh bekalan secepat mungkin daripada syarikat-syarikat dan juga badan-badan pengeluar vaksin COVID-19. Kalau kita imbas sekali Fizi antara vaksin yang telah pun kita dapatkan melalui perjanjian Pfizer, BioNTech, Sinovac, Sputnik yang dibangunkan oleh Rusia. Kemudian kita ada lagi AstraZeneca dan satu lagi vaksin daripada China,
Kalau tak salah saya, apatah nama dia, saya lupa. Tapi pengeluarannya daripada tapi China jumlahnya ada 5 lah. Dan juga COVAX, program COVAX yang dibangunkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Melalui program itu kita ada juga mendapatkan vaksin dan kita anggarkan beberapa juta untuk memastikan bahawa penggunaan vaksin COVID-19 ini dapat diberikan kepada 80% rakyat Malaysia dan keutamaan diberikan kepada golongan-golongan rentan dan juga petugas persihadapan. Dan semestinya bercakap mengenai COVID-19, ada satu lagi isu yang didepani oleh rakyat Malaysia, isu letih dan juga muak melihat kepada isu politik negara kita. Dan ini pesan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri telah pun menyatakan tolak politik ke tepi, bersatu jaga kebajikan rakyat. Dan nasihat itu disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu kebajikan rakyat didahulukan terutama ketika negara sedang berjuang melawan pandemik COVID-19. Dan katanya jutaan rakyat telah terjejas dengan pandemik ini, maka adalah lebih baik jika kita pamerkan kematangan dalam berpolitik dan terus memahami keluh kesah dan mendengar denyut nadi kemahuan rakyat. Dan adalah baiknya jika kita menolak ke tepi soal politik dan bersatu demi memelihara kebajikan rakyat. Dan Muhyiddin juga turut menekankan aspek good governance atau tadbir urus yang baik yang akan memberi impak terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tidak dinafikan ketidakstabilan politik akan terus ataupun sekaligus akan menggugatkan juga kepada ekonomi negara kerana mungkin akan sukar untuk melaksanakan dasar-dasar dan sebagainya dan mungkin ada perubahan-perubahan kepada dasar dan sebagainya. Itu kita melihat kepada isu politik yang turut menjejaskan kepada ekonomi negara kita, Fizi. Fizi, pergi baliklah. Oi, apa tu? Saya balik sekarang ke apa? Itu adalah kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Presiden PKR dan juga pengurusi Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa pergi baliklah ulas Tun Mahathir sini mengenai dakwaan Anwar Ibrahim. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membayangkan kerjasama antara beliau dan juga pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan berulang lagi. Malah ahli Parlimen Langkawi itu berkata Anwar sendiri yang menolak bulat-bulat tawaran beliau untuk kembali mengukuhkan Pakatan Harapan PH selepas dijatuhkan daripada Putrajaya awal tahun lepas. Selain itu, Dr. Mahathir berkata secara sinis, pergi baliklah dalam bahasa selalunya kita dengar lah. Bahasa utara. Pergi baliklah. Merujuk kepada kenyataan berulang kali Anwar bahawa Presiden PKR itu mempunyai jumlah bilangan ahli Dewan Rakyat yang strong, formidable, convincing untuk menjatuhkan Perikatan Nasional yang akhirnya gagal direalisasikan. Kata Dr. Mahathir, bila Pakatan Harapan kalah, tak jadi kerajaan, kita cuba kerja kembali walaupun bersatu ketika itu tidak ada dalam Pakatan Harapan. Kita ada apa yang dipanggil oleh Pakatan Harapan Plus dan kita tawarkan untuk kerjasama Pakatan Harapan. Anwar tolak saya bulat-bulat. Jadi kita nak dengar sedikit apa kata Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila Pakatan Harapan kalah, tak jadi kerajaan, kita cuba kerja walaupun bersatu tidak ada dalam Pakatan Harapan. Kita ada apa yang dipanggil sebagai Pakatan Harapan Plus dan kita tawar untuk kerjasama dengan Pakatan Harapan. Anwar tolak saya bulat-bulat. Tak boleh jadi apa pun. Tak boleh masuk. Jadi yang tolak ni bukan saya, dia. Saya habis nak kerjasama juga, saya offer kepada dia. Tak apalah saya jadi Perdana Menteri cuma untuk 6 bulan. Oh tak boleh. Dia punya yang ni. Bagi nama Syafiee pun tak boleh. Dia nak jadi Perdana Menteri. Tapi dia tak boleh jadi Perdana Menteri kalau tidak ada sokongan yang cukup. Kalau tak ada kami, dia tak dapat sokongan yang cukup. Dan berapa kali dia kata apa ni? Strong, formidable, convincing majority. Oh, di balik lah. Itu dia seperti biasa nada sinis daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang kita tahu beliau sememangnya terkenal dengan orang kata apa sarkastiknya, gaya sarkastiknya kepada individu tertentu dan juga apabila memberi komen kepada media. Malah kami wartawan juga pernah menemu bual beliau dan itu antara jawapan-jawapan secara sarkastik yang beliau berikan. Dan dalam masa yang sama juga bagaimana perkara pokoknya adalah bagaimana pembangkang ketika ini boleh merealisasi
memastikan kerjasama yang mampu dijadikan sebagai orang kata senjata. Betul. Untuk memastikan bahawa check and balance dalam kerajaan itu dapat dijadikan perkara utama bagi memastikan bahawa Malaysia secara tegas dan juga kukuh di landasan yang betul. Itu antara perkara-perkara yang akan kami bawakan kepada anda di buletin-buletin Awani seterusnya dan juga extraawani.com. Dan kita mahu berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Baik, sejak daripada 2 ke 3 minggu yang lalu, adanya pendedahan daripada akhbar tempatan yang melaporkan mengenai isu kartel daging iaitu menggunakan logo halal, dan ini kita nak bawakan sedikit update ataupun kupasan melihat kepada isu ini. Banyak juga kita telah pun bawakan perkembangannya dari segi statement daripada JAKIM, begitu juga dengan KP dan HEP yang akan mengambil tindakan dan sebagainya. Satu lagi perkara yang perlu anda tahu mengenai isu kartel daging ini adalah melihat kepada Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM menganggap tindakan pihak berkuasa mengesan dan juga menangkap individu terbabit dalam syarikat kartel daging sejuk beku sebagai penyelesaian jangka pendek. Dan Ketua Aktivis PPIM Datuk Nazim Johan berkata langkah jangka panjang yang perlu diambil sebenarnya adalah untuk meningkatkan ketelitian di peringkat proses pendaftaran syarikat. Dan katanya juga ada sesetengah syarikat dikesan ditubuhkan oleh sindiket terbabit dengan menyalahgunakan identiti individu tertentu tanpa pengetahuannya. Dan apa yang dikatakan juga, kita jumpa salah seorang individu yang namanya dikaitkan dengan sebuah syarikat berkaitan sindiket terbabit di sebuah kawasan perumahan setinggan, dan kita dapati namanya telah pun digunakan. Dan ini sekaligus telah pun menimbulkan mungkin salah urus takbir yang tidak betul dan sebagainya. Jadi menuntut kepada SPRM untuk menyiasat secara telus mengenai isu-isu kartel daging ini, melibatkan mungkin kepada pejabat awam, begitu juga dengan kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab ini, Fizi. Dan dalam masa yang sama juga PPM turut menyatakan bahawa kegiatan sindiket kartel daging di Johor masih lagi aktif walaupun ada 2 individu sudah dihadapkan di mahkamah. Ahli Jawatankuasa Khas mengenai isu kartel daging PPIM, Abdul Karim Said berkata, sindiket itu menggunakan modus operandi mengisytiharkan daging yang dibawa masuk sebagai barang lain. Dakwanya, PPM turut terbabit dalam pembongkaran kegiatan sindiket itu pada awal bulan ini, baru mendapat maklumat berkenaan daripada sumber yang boleh dipercayai. Katanya, saya nak ingatkan isu kartel ini sudah mula terbongkar dengan satu peredaran PPIM pada 23 November. Pada 2 Disember, serbuan telah dibuat pihak berkuasa MO yang ialah mereka bawa keluar daging import yang tiada kesahihan status halalnya menggunakan kontena bukan sejuk beku diisytiharkan sebagai barang jenis lain bukan produk daging. Dan maklumat kita dapat, kartel-kartel ini masih lagi aktif. Jadi sudah pasti kita juga melihat kepada beberapa perkembangan lain berkaitan dengan isu kartel daging ini, yang mana kalau kita lihat PDRM semalam telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa pihaknya akan juga turut membantu pihak-pihak berkuasa lain seperti KPD dan HEP yang ditugaskan sebagai pihak berkuasa yang utama untuk menyiasat perkara ini. Begitu juga JAKIM yang akan terlibat, dan kita harapkan satu kolaborasi yang tuntas pasukan khas ke wujudkanlah mana-mana pasukan khas untuk mengurangkan kebimbangan awam terhadap isu daging kartel ni, kerana kita bimbang sekiranya berlaku boikot akan menjejaskan peniaga-peniaga sekaligus akan meningkatkan harga daging-daging tempatan dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita bimbangkan berkaitan dengan isu kartel daging ini, Hafizi. Dan isu kartel daging ini, apa yang perlu anda tahu, ini sedikit background ataupun sedikit latar belakang perkara-perkara yang sebelum ini telah pun dikeluarkan di media dan sebagainya, dan ini perlu anda tahu melihat kepada update terkini isu kartel daging ini, iaitu 2 pengarah syarikat pembekal daging mengaku tidak bersalah guna logo halal tanpa perakuan. Dan dalam masa yang sama juga, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh dengan andaian di media sosial yang mendakwa isu kartel daging ini telah pun berlarutan sejak daripada 40 tahun. Sekaligus beliau telah pun menafikan mengenai laporan daripada media-media ini. Tapi Fizi, sebenarnya isu kartel daging ini, Ketua JSJ Bukit Aman Datuk Uzair Muhammad telah pun menyatakan bahawa kemungkinan besar
ia didalangi oleh sindiket yang memang besar dalam rangkaian-rangkaiannya, bukan saja daripada pihak-pihak tempatan, agensi-agensi awam, penjual daging dan sebagainya, tapi ia juga melibatkan orang-orang luar negara, kata-kata di luar negara, dan sudah pasti perkara ini perlu disiasat sebaik mungkin untuk memastikan bahawa kita dapat lumpuhkan dan kita kemaskinikan sistem halal kita. Katanya Kabinet NCP semalam nak melihat kepada QR code untuk pemprosesan ataupun barang-barang yang tiba daripada luar negara. Itu antara teknologi yang boleh kita gunakan untuk memastikan bahawa perkara ini tidak lagi berulang. Dan Hafizi, apabila semalam hari terakhir 31 Disember 2020 telah pun mencatatkan satu angka yang tertinggi kes COVID-19 dikesan di negara kita, dan hari terakhir hari itu juga yang catatkan angka yang paling tinggi dalam negara ini, kes jangkitan COVID-19 dengan 2,525 kes dan 13 kes import daripada jumlah itu, dan jumlah keseluruhan yang kita ada sekarang ini adalah 113,010 kes dengan keboleh jangkitan sebanyak 23,598. 304 ataupun 12% dilaporkan adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, depot tahanan, imigresen dan juga penjara. Selangor kembali catatkan kes yang tertinggi iaitu 1,205 dan diikuti Sabah dengan 299 kes dan juga Melaka dengan 239 kes. Dan 8 kematian direkodkan, menjadikan jumlahnya adalah sebanyak 471. 5 kluster dikesan di Selangor, KL, Putrajaya, Johor dan juga Negeri Sembilan, Hafizi. Dan itu sedikit perkembangan mengenai COVID-19, dan semestinya kebanyakan daripada peningkatan kes ini disebabkan oleh kluster-kluster di tempat kerja dan kluster-kluster seperti di tapak bina sebagai contohnya, kluster di kilang-kilang, begitu juga dengan kluster-kluster di penjara juga menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di negara kita. Satu pengakhiran yang mungkin agak suram buat negara kita, iaitu kita mencatatkan kes yang paling tinggi 2,525 kes, dan ia semestinya menuntut kepada kita untuk mematuhi segala SOP dan sebagainya, dan kerisauan juga tercetus disebabkan kita telah pun memberi kelonggaran kepada orang ramai untuk merentas negeri dan juga rentas daerah. Ketakutan rakyat adalah mungkin akan menaik lagi kes-kes ini disebabkan oleh rentas negeri dan juga rentas daerah dan juga ketidakpatuhan kepada SOP ini, Fizi. Ya, dan dalam masa yang sama juga Hafizi, semalam kita ada buat Tan Sri Dr. Hisham telah pun membuatkan satu tinjauan yang dilakukan oleh pihak KKM sendiri, iaitu sebanyak 67% daripada 212,006 responden rakyat Malaysia yang menyertai tinjauan membabitkan penerimaan dan juga penolakan vaksin COVID-19. 67% bersetuju untuk menerima vaksin. Keputusan tinjauan itu hasil daripada tinjauan dalam talian dijalankan 21 hingga 28 Disember, dikongsikan oleh KP Kesihatan, dan hasil tinjauan itu menunjukkan 67% setuju, 95.7% berasa vaksin tersebut selamat digunakan, malah yakin ia mampu mencegah jangkitan, dan sebanyak 16% pula didapati berasa takut ataupun menolak kerana bimbangkan kesan sampingan. 17% lagi didapati tidak pasti sama ada mahu terima ataupun tidak kerana bimbang dengan kesan sampingan apabila mereka mengambil vaksin COVID-19 tersebut. Jadi ini antara perkara yang perlu kita berikan perhatian, Fizi. Sebab apa? Sebab kita akan memasuki fasa pemberian vaksin COVID-19 bermula pada Februari nanti, apabila 67%, hanya 67% saja setuju, 17 ragu-ragu dan juga 16% lagi menolak vaksin. Sudah pasti angka ini juga boleh dikatakan agak besar, dan ia memerlukan satu komunikasi yang begitu menyeluruh untuk memastikan bahawa kefahaman pengambilan vaksin COVID-19 ini dapat diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira di mana anda berada, untuk memastikan bahawa 80% capaian untuk kita memenuhi hasrat imuniti kelompok itu dapat kita capai, dan seterusnya kita dapat membendung jangkitan COVID-19. Dan dalam usaha untuk meyakinkan rakyat mengenai keberkesanan dan juga keselamatan vaksin ini, Perdana Menteri telah pun mengoferkan diri ataupun menawarkan diri untuk menjadi individu yang pertama untuk disuntik vaksin COVID-19 ini, sekaligus ia dapat meyakinkan kita. Jadi kita perlulah yakin kepada kerajaan, perlulah yakin kepada vaksin ini yang dapat menghalang kita untuk kita dijangkiti dengan COVID-19 dan sebagainya, Fizi. Dan kita melihat kepada satu lagi varian yang ditemui ataupun yang menjadi dikenal pasti di Malaysia, iaitu pada 23
September 23 Disember yang lalu, penjelasan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang telah pun menyatakan strain virus baru COVID-19 telah pun dikenal pasti di negara ini berdasarkan sampel yang diambil di Sabah. Jadi perkara yang perlu anda tahu adalah ini disulu sekat kemasukan luar selepas varian COVID-19 baru dilaporkan ditemui di Malaysia. Anda boleh saksikan di astroawani.com. Dan Fizi, mungkin kita ingin mengulas sedikit mengenai COVID-19, Fizi? Dan sebenarnya anda boleh saksikan berita-berita lanjut di astroawani.com dan kami akan menamatkan Awani Pagi ini dengan rangkuman sambutan Tahun Baru 2021 yang diadakan di seluruh dunia. Diadakan tanpa penonton ataupun sorakan orang ramai, tapi dimeriahkan dengan bunga api. Dan kami akan sajikan kepada anda laporan ini. Dan sekian dari kami, saya Hafizal Zaman. Saya Fizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Tokyo, loceng di kuil Sensoji dibunyikan menyambut Tahun Baru 2021. Kebanyakan warga Jepun dilapor menyambut Tahun Baru di rumah dengan kes di Tokyo meningkat kepada 1,300. Ini adalah kali pertama Jepun catat kes di atas para 1,000. Gubernur Tokyo turut gesa orang ramai untuk kekal di rumah di hari Tahun Baru untuk elak penularan COVID-19. Warga Sydney sambut 2021 dengan pertunjukan bunga api di kawasan pelabuhan Sydney. 2020 adalah tahun yang suram bagi Australia dengan dua negeri New South Wales dan Victoria masih berusaha lawan COVID-19. Laporan menyebut kawasan pelabuhan, taman awam dan kelab malam ditutup. Akses ke pusat bandar tidak dibenarkan tanpa permit. Sambutan di Beijing adalah berlainan dengan bandar lain. Pentas dihiasi dengan meriah dan sambutan diceriakan dengan maskot panda dan tarian. China adalah antara negara yang mula catat pemulihan ekonomi kukuh selepas dilapor berjaya lawan COVID-19. Terkini pihak berkuasa China turut luluskan vaksin keluaran Sinopharm. Dan Dubai tentunya sambut Tahun Baru 2021 dengan pertunjukan laser di bangunan tertinggi dunia Burj Khalifa. 33 pertunjukan bunga api dilakukan di Emirates Arab Bersatu untuk sambut Tahun Baru 2021. Dan di Moskow, Tahun Baru disambut dengan percikan bunga api di Red Square. Namun ia dikosongkan untuk elak orang ramai berkumpul.